One, two, three. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang berdedikasi iaitu Profesor Madya, Dr. Nur Azimah binti Zakaria serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Baiklah, kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk yang pertama sastra tulisan, yang kedua sastra sejarah dan yang ketiga sikap orientalis barat abad ke-19 terhadap teks sastra sejarah. Sebelum itu, mari saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang, iaitu saya sendiri, Siti Nordiana Atikah binti Abdul Jalal, Rina Rahayu binti Ramli, Umi Ashikin binti Azmi, Abdul Aras bin Wirman, dan yang terakhir, Nur Farhanin binti Abdul Jamal. Baiklah, kita pergi kepada sastra tulisan. Sastra tulisan ini terbagi kepada dua, iaitu cerita dan juga bukan cerita. Saya akan menerangkan cerita, manakala bukan cerita akan diterangkan oleh rakan saya iaitu Rina Rahayu. Okey, baiklah. Kita pergi lebih mendalam tentang sastra tulisan. Okey, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang sastra tulisan, apakah yang anda faham tentang sastra tulisan? Sastra tulisan ni dibawa pengaruh oleh siapa? Bila? Mungkin itu adalah persoalan yang bermain dalam minda anda ketika mendengar perkataan sastra tulisan. Okey, baiklah. Saya akan jelaskan. Sastra tulisan ini telah diperluaskan atau diperkembangkan selepas kedatangan Islam melalui tulisan Jawi. Baiklah, selepas tulisan Jawi berkembang, muncullah kerajaan-kerajaan Melayu seperti Pasai, Melaka, Johor, Aceh, Palembang dan juga Riau yang menggalakkan aktiviti penulisan. Okey, setelah aktiviti penulisan ini semakin berkembang, rancak begitu ya, maka terhasillah karya-karya yang berbentuk sastra kitab. Tetapi apakah tujuan sastra kitab ini? Tujuan yang utama adalah untuk menyebarkan dakwah Islam. Yelah, tadi kan dah datang pengaruh Islam. Maka dengan adanya sastra tulisan, untuk disebarkan kepada masyarakat pada zaman tersebutlah. Okey, karya-karya tersebut telah diperluaskan melalui banyak genre seperti sastra sejarah, hikayat, epik, ketatanegaraan dan juga undang-undang. Okey, tetapi dari mana sastra tulisan ini diperluaskan? Maksudnya mesti akan ada satu institut yang boleh menyebarkan sastra tulisan ini. Jawapannya adalah istana. Peranan istana adalah untuk sebagai pusat penghasilan, penyalinan dan juga penyebaran hasil karya. Dalam istana terdapat dua kelompok penulis, iaitu yang pertama ulama dan yang kedua pujangga Islam. Baiklah, yang pertama iaitu sastra hikayat. Okey, sastra hikayat ini terbahagi kepada 3 jenis, iaitu hikayat unsur Hindu, yang kedua hikayat campuran Hindu-Islam dan yang ketiga iaitu hikayat berunsurkan Islam. Okey, contoh kepada hikayat berunsur Hindu ialah hikayat Ramayana dan juga Mahabharata. Hikayat berunsur Islam ialah hikayat 1001 Malam dan juga hikayat Abu Nawas. Dan yang ketiga iaitu hikayat campuran Hindu dan juga Islam, hikayat Ahmad Muhammad dan juga hikayat Si Miskin. Okey, fungsi sastra hikayat ini adalah sebagai alat pengajaran dan juga alat hiburan. Bahkan menjadi alat escapism, iaitu unsur kesaktian yang menggandungi khayalan, dewa-dewi dan juga kuasa ajaib yang telah dipercayai pada masyarakat dahulu. Baiklah, yang kedua iaitu sastra epik.
Saya yakin dan percaya bila saya sebut tentang sastra epik, anda semua pasti memikirkan tentang Hikayat Hang Tuah. Okey, Hikayat Hang Tuah ni merupakan epik kebangsaan kita dan kebanggaan kita lah sebagai orang Melayu kerana ciri-ciri kepahlawanan yang ada pada Hang Tuah menjadikan Hang Tuah sebagai satu hikayat atau epik yang sangat terkenal di Nusantara. Okey, bercerita tentang sastra epik. Sastra epik ni terbagi kepada dua. Sastra epik kebangsaan dan juga sastra epik unsur Islam. Sastra epik unsur Islam ini dia tokoh-tokohnya mengetengahkan tentang uh, Islam atau sifat-sifat atau ciri-ciri Islam yang ada pada tokoh tersebut seperti Hikayat Ali Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah, begitu contohnya. Okey, kerana apa tokoh tersebut dipanggil sastra epik? Disebabkan oleh tokoh tersebut mempunyai unsur gaib dan juga kesaktian yang tak ada pada orang lain, hanya pada dia. Dan disebabkan itu, tokoh yang agung dalam sejarah bangsanya dianggap sebagai lambang kemegahan di peringkat antarabangsa. Baiklah, yang ketiga iaitu kisah para nabi. Okay, kisah para nabi ini terbagi kepada tiga, iaitu cerita Nabi Muhammad, cerita tokoh dan keluarga Rasulullah, dan yang ketiga cerita Nabi dan Rasul yang lain. Baiklah, kita pergi kepada cerita Nabi Muhammad iaitu hikayat Nabi bersyukur. Tahu tak, sebenarnya cerita ini paling banyak digemari dan terkenal di Nusantara sehingga hikayat ini ditulis menggunakan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Aceh, Makassar dan juga Bugis. Okey, yang untuk Iskandar Zulkarnain, nama Iskandar Zulkarnain ini seperti tidak asing lagi dalam dunia kesusastraan kerana dia melibatkan asal-usul raja di alam Melayu. Misalnya jika kita buka buku sejarah Melayu atau misal Melayu, kita pasti akan membaca atau mendengar perkataan nama Iskandar Zulkarnain ini. Hikayat ini merupakan hikayat yang telah disadur daripada kesusastraan Arab Parsi. Sastra yang terakhir iaitu sastra Panji dan juga perwayangan. Okey, sastra Panji ini dia berasal daripada Jawa dan dicipta semasa keagungan Empayar Majapahit. Okey, tema sastra Panji ini adalah pengembaraan Panji mencari kekasihnya. Okey, melalui kisah pengembaraan itu maka terselitlah cerita tentang penyamaran, percintaan dan juga peperangan. Okey, cerita Panji Jawa ini dia terbagi kepada dua tau. Satu bentuk prosa dan juga bentuk puisi. Okey, bagi bentuk prosa iaitu hikayat Panji Semarang. Okey, macam dekat tepi tu saya dah letak gambar. Yang kedua, hikayat Cekal Winang Pati dan yang ketiga, hikayat Carang Kulina. Okey, manakala bagi bentuk puisi, syair Kentabuhan dan juga syair Jaran Tamasul. Okey, fungsi sastra Panji ini adalah yang pertama sebagai hiburan, yang kedua propaganda, yang ketiga pengajaran dan pendidikan moral dan yang terakhir untuk penyebaran Hindu. Baiklah, itu sahaja daripada saya dan pembentangan seterusnya akan disambung oleh rakan saya iaitu Rina Rahim. Terima kasih. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada sastra tulisan jenis bukan cerita. Jenis-jenis sastra tulisan bukan cerita terbagi kepada tiga, iaitu sastra kitab, sastra undang-undang dan ketatanegaraan, dan juga kepustakaan ilmu tradisional. Sastra kitab. Kitab tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan agama Islam dalam bahasa Melayu. Sastra jenis ini berkembang pesat dengan kewujudan kerajaan Melayu, Islam di alam Melayu. Antaranya termaksudlah Kerajaan Pasai,
Kerajaan Melaka, Kerajaan Aceh, Kerajaan Palembang, Kerajaan Banjarmasin dan juga Kerajaan Melayu Riau. Perkembangan Islam banyak tertumpu di masjid dan istana Raja-Raja Melayu. Berikutan adanya naungan daripada pihak istana, lahirlah buku-buku teks untuk kegunaan pusat pengajian Islam. Perkembangan pengajian Islam pula telah mendorong lahirnya kitab-kitab yang membicarakan pelbagai cabang ilmu dalam Islam, khususnya kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Ilmu fiqh diartikan sebagai suatu bidang yang membicarakan hukum-hukum dalam agama Islam, manakala ilmu tauhid adalah membincangkan keesaan Allah. Kitab-kitab yang tergolong dalam kesusastraan kitab ini dikarang oleh golongan alim ulama yang dinaungi oleh istana dan lazimnya mereka menulis atas perintah baginda sultan. Antara penulis kitab yang terkenal termasuklah Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkil, Sheikh Nuruddin Ar-Raniri, Raja Ali Haji, Abdul Samad Al-Palembangi dan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa. Contoh-contoh sastra kitab yang dihasilkan adalah seperti ilmu fiqh, iaitu Siratul Mustaqim, ilmu tasawuf, sufi dan lain-lain dalam buku kitab Al-Hakim, Syaraf Al-Asikin, Tabit Al-Muqtadin dan juga Mirat At-Tulab, dan seterusnya ilmu tauhid dibincangkan dalam buku petunjuk tentang membaca Al-Quran, Tanbihal Makmun dan juga Siratul Qari, dan seterusnya ada juga dibincangkan tentang perundangan faraid dan lain-lain dalam buku hukum warisan dan perkahwinan serta ilmu faraid. Seterusnya ialah sastra undang-undang dan ketatanegaraan. Dalam karya ketatanegaraan ini terdapat penerangan tentang cara-cara mentadbir sesebuah negeri berdasarkan contoh-contoh pemerintahan raja-raja pada zaman dahulu. Raja-raja yang menjadi contoh dalam pengemukaan cara-cara pentadbiran ini ialah raja-raja dari Timur Tengah, sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Selain itu, terdapat juga penerangan tentang pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Contoh sastra undang-undang dan ketatanegaraan ialah seperti kanun dan undang-undang, iaitu hukum kanun Melaka dan juga undang-undang Pahang. Peraturan dan adat istiadat disebut dalam adat Raja-Raja Melayu. Ketatanegaraan iaitu Taj As-Salatin, Bustan As-Salatin, dan yang terakhir ialah hukum adat termasuk teromba dan tambo. Dan jenis yang terakhir dalam sastra tulisan bukan cerita ialah kepustakaan ilmu tradisional. Antara ilmu-ilmu yang dicatat dalam kepustakaan ilmu tradisional ialah ilmu hisab dan juga ilmu hitungan, ilmu bahasa dalam buku Bustan Al-Katibin, Astir Al-Hawi fi Ta'lima Al-Nahu Al-Jawi, dan juga ilmu pertanian, ilmu tanaman contohnya, ilmu perubatan atau perbomohan seperti kitab tip, ilmu mendukun, ilmu penujuman, kitab bintang, kutika ramalan dan juga rejang kutika, dan bidang-bidang ilmu tradisional yang lain seperti ilmu berahi dan juga rahsia perempuan. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai sastra sejarah. Menurut ETU 1974, if we take these two word term at its face value, it is clear that first of all, we are talking about literature, texts which are written in various language. This now is delimited and restricted by the adjective historical, pertaining to history, referring to real or presumed facts, event, person in the past. ETU menegaskan pertamanya mengenai istilah sastra. Istilah ini jugalah yang akan menjadi pemecah kepada benteng prasangka yang biasanya mengaburi pemahaman sifat genre ini sebenarnya. Dengan perkataan sastra yang mendahului perkataan sejarah, kita diperdampingkan dengan hasil-hasil yang semestinya bercorak kreatif dan imaginatif. Jadi, ETU telah mencadangkan agar teks-teks sastra sejarah dibaca sebagai teks sastra dan bukan sejarah seperti yang difahami Barat pada abad ke-19.
Sastra sejarah dianggap sebagai satu genre baharu di dalam warisan sastra Melayu tradisional. Sastra sejarah muncul hanya selepas kedatangan Islam iaitu kurun ke-14 hingga ke-15. Ciri-ciri sastra sejarah. 1. Hasil-hasil sastra sejarah menggembelengkan unsur mitos, legenda dan sejarah benar. Yang kedua, hasil penulisan sejarah yang mengemukakan sejarah dari segi peristiwa sebenar yang dicampurkan dengan tempat dan tokoh tertentu yang dikenali. Yang ketiga, sastra sejarah yang mengemukakan jurai keturunan atau silsilah raja-raja Melayu tertentu. Sastra sejarah berkembang pesat terutama di istana-istana menjadikan sastra sejarah sebagai sastra istana. Sastra sejarah dicipta dengan tujuan tertentu. Raja telah memerintahkan supaya sesebuah karya sastra diciptakan adalah untuk memastikan bahawa nama dan kemasyhurannya kekal hingga generasi terkemudian. Sastra istana yakni sastra sejarah menjalankan peranannya memberi pengabsahan kepada golongan bangsawan ataupun pemerintah. Memastikan kewujudan serta kelangsungan taat setia rakyat terhadap golongan raja di samping mengemukakan kisah-kisah yang dianggap oleh pengarang mempunyai makna dan kepentingan sejarah. Di dalam prolog Hikayat Mero Mahawangsa telah menunjukkan pengarang menyatakan tujuannya, iaitu bahawa hamba pinta perbuakan hikayat pada Tuan, peri peraturan segala raja-raja Melayu dengan istiadatnya sekali supaya boleh diketahui oleh segala anak cucu kita yang kemudian daripada kita ini serta dikurniai dengan sejarahnya. Berdasarkan prolog Hikayat Mero Mahawangsa ini menjelaskan sebagai mengekalkan kemasyhuran golongan pemerintah untuk diketahui oleh generasi terkemudian hari. Sastra sejarah juga bertujuan sebagai pemberi pengajaran atau petunjuk masa depan. Sebagai contoh, unsur legenda dan mitos dimasukkan ke dalam sastra sejarah bukan sahaja untuk mengangkat golongan raja tetapi menjadi landasan kepada pengarang mengkritik secara halus mengenai perilaku dan sikap raja yang boleh dan tidak boleh diteladani oleh generasi kemudian. Sastra sejarah ini juga mempunyai satu garis panduan untuk golongan istana memahami sebab dan akibat jatuh bangunnya sesebuah negara dan sikap raja yang baik adalah penentu kepada aspek kegemilangan pemerintahan. Dari sinilah kita akan melihat sastra sejarah berkembang sebagai memenuhi tuntutan visi dan misi istana. Nama saya Abdul Aras bin Wirman, merupakan pelajar ISMP Bahasa Melayu semester 6. Memegang kad matrik D2018-108-2487. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan tentang sastra sejarah. Yang seterusnya ialah ciri sastra sejarah seperti mitos dan legenda bercampur gaul dengan fakta sejarah yang sebenarnya bagi meninggikan darjat pemerintah. Bermaksud sastra sejarah ini juga ada menceritakan tentang darjat pangkat seseorang pemerintah itu. Seterusnya, sastra sejarah juga boleh dijadikan sebagai kiasan dan sindiran secara simbolik mengenai perilaku pemerintah. Bermaksud teks sastra sejarah ini juga boleh dijadikan sebagai kiasan ataupun sindiran yang untuk menyentuh perilaku, perihal ataupun sifat seorang pemerintah tersebut. Bermakna ia merupakan salah satu kiasan ataupun sindiran yang halus untuk menyentuh perilaku ataupun sifat-sifat pemerintah itu. Perilaku raja yang tidak elok, tidak wajar dicontohi oleh generasi terkemudian. Bermaksud sastra sejarah ini juga adalah untuk generasi terkemudian. Sebagai contoh, sifat-sifat ataupun perilaku raja yang tidak baik tidak perlu diikuti oleh generasi terkemudian, manakala sifat-sifat ataupun perilaku baik daripada raja itu perlu diikuti oleh generasi terkemudian. Seterusnya adalah beberapa contoh sastra sejarah yang terdiri daripada bentuk cerita, prosa dan juga puisi. Seperti yang pertama iaitu Sejarah Melayu pada tahun 1962,
Taufat Al-Nafis pada tahun 1982, Hikayat Siyak pada tahun 1992, Hikayat Mahawangsa pada tahun 1991, dan Hikayat Raja-Raja Pasai, dan yang terakhir adalah teks Hikayat Melayu pada tahun 1998 yang merupakan salah satu teks yang terkenal pada masa tersebut. Seterusnya adalah seorang pengarang itu perlu memahami teks sejarah melalui masyarakat yang pernah menghasilkan teks tersebut. Bermaksud seorang pengarang itu perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan teks sejarah daripada orang yang pernah menghasilkan teks tersebut, bukan pula daripada fakta-fakta ataupun perkara-perkara yang lain. Seterusnya, pengarang juga perlu untuk memberi pemaknaan yang wajar pada sifat-sifat teks sastra sejarah. Untuk memaknakan pribadi seorang raja, pengarang itu perlu memasukkan unsur-unsur mitos dan legenda bagi memenuhi tujuan mendaulatkan dan mengkritik secara halus mengenai perilaku raja tersebut. Termasuk unsur-unsur itu perlu dimasukkan ke dalam teks sejarah bagi mendaulatkan ataupun mengkritik sultan secara halus. Unsur-unsur inilah yang menjadikan teks sastra sejarah begitu unik dan istimewa. Seterusnya adalah sastra sejarah ini berkembang sehingga abad ke-19. Maka aspek peranan pengarang sastra Melayu tradisional mempunyai perbezaan yang nyata dengan kepengarangan sastra Melayu moden. Terdapat beberapa perbezaan antara pengarang Melayu tradisional dan pengarang Melayu moden. Bagi pengarang Melayu tradisional, mereka tidak menjadikan kesalahan kepada kelahiran teks sastra Melayu tradisional. Selain itu, teks mereka dianggap tulen dan benar dan sahih, bermaksud belum lagi ada tokoh tambah ataupun peniruan daripada sumber-sumber lain. Bagi Melayu moden pula, karya mereka dianggap sebagai plagiat, tidak tulen dan penuh dengan penipuan, bermaksud adanya tokoh tambah daripada sumber-sumber lain. Seterusnya perbezaan adalah kelahiran teks baharu yang mengulang dan meniru teks yang lain, bermaksud adanya penambahan ataupun tokoh tambah daripada teks-teks sebelum ini dan diulang kepada teks yang baru. Maka aspek peranan pengarang tradisi dilihat amat penting dalam meneliti teks sastra sejarah berbanding dengan teks Melayu moden seperti teks Hikayat Melayu. Seterusnya, kesimpulan bagi sastra sejarah. Ciri-ciri sastra sejarah ini menceritakan tentang asal-usul raja. Seterusnya, mengemukakan jurai keturunan raja. Sastra sejarah juga menceritakan kisah pemerintah negeri yang diperintahnya. Sastra sejarah ini juga menceritakan tentang bagaimana Islam itu mula-mula tiba di negeri ataupun di kerajaan tersebut. Seterusnya, sastra sejarah ini juga menceritakan keadaan negeri ataupun kerajaan itu pada peringkat akhirnya. Seterusnya ialah teks Hikayat Melayu adalah sebuah teks sejarah sastra. Karya sastra sejarah yang lahir selepas era sejarah Melayu cenderung untuk dijadikan sebagai teks kanon. Kewujudan teks sastra sejarah ini berkembang sehingga abad ke-19. Seterusnya saya akan memberi kepada pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan perbincangan ini dengan membahaskan tentang sikap orientalis barat terhadap teks sastra sejarah pada abad ke-19. Sebelum kita melihat tentang sikap orientalis barat ini, kita akan meneliti terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan orientalis barat dan bagaimana pemikiran orientalis barat ini. Sebelum kita melihat dan meneliti sikap orientalis barat terhadap teks sastra sejarah. Baiklah, apa yang dikatakan dengan orientalis barat? Menurut Hamdi Zakzouk 1989, beliau mengatakan bahawa orientalis berasal daripada perkataan Orient yang membawa maksud timur. Perkataan Orient ini juga diambil daripada bahasa Perancis. Orientalis juga merujuk kepada orang-orang barat yang melakukan penyelidikan tentang ilmu ketimuran seperti bahasa, sastra,
tamadun, dan agama. Baiklah, dalam keilmuan barat, perkataan sejarah itu diambil daripada bahasa Inggeris, iaitu history. Dan perkataan history ini diambil pula daripada perkataan bahasa Yunani, iaitu historia, yang membawa maksud kepada penyelidikan. Oleh itu, orientalis barat ini cenderung dalam melakukan penyelidikan yang berunsurkan sejarah dan mencari unsur kebenaran dalam sebuah tamadun yang mengetengahkan unsur-unsur bahasa, sastra dan agama itu sendiri. Bukan itu sahaja, mereka juga berpendapat dan beranggapan bahawa melakukan sebuah penyelidikan itu akan membawa kepada ilmu kebenaran yang sebenar. Orientalis barat ini juga melakukan penyelidikan bukan semata-mata menyelidik tentang zaman silam, tetapi mereka juga melakukan penyelidikan terhadap kisah semasa atau sezaman. Kita melihat berikut adalah tokoh-tokoh orientalis barat seperti W.E. Maxwell, R.J. Wilkinson, dan R.O. Wednesday. Okey, kita melihat pula bagaimana pemikiran bagi orientalis barat ini. Baiklah, seperti yang saya telah ketengahkan sebentar tadi tentang kecenderungan mereka melakukan penyelidikan, di mana mereka beranggapan bahawa melakukan penyelidikan itu akan membawa kepada ilmu sebenar. Oleh itu, menurut Leopold von Ranke, penyelidikan adalah unsur sejarah. Orientalis barat ini juga memiliki falsafah di mana mereka menggunakan positivism empiric logic, iaitu suatu fahaman yang mementingkan sesuatu fakta keilmuan dengan tepat berdasarkan kaedah penelitian yang sistematik dan teliti. Oleh itu, berdasarkan falsafah ini, mereka mementingkan bukti dan kebenaran terhadap sejarah ataupun terhadap sejarah tamadun itu. Baiklah, setelah kita melihat tentang orientalis barat dan pemikiran mereka, maka kita melihat bagaimana pula sikap orientalis barat ini terhadap teks sastra sejarah. Disebabkan mereka telah melakukan penyelidikan demi penyelidikan, mencari bukti demi bukti, maka mereka beranggapan bahawa teks sastra sejarah ini merupakan satu penipuan dan pembohongan semata. Mengapa mereka beranggapan sebegitu? Kerana orientalis barat ini hanya melakukan penyelidikan berunsurkan sejarah semata dan mereka memecahkan unsur sastra yang wujud dalam sastra sejarah itu. Yang kedua pula adalah mereka beranggapan bahawa teks sastra sejarah itu memiliki mutu dan nilai yang rendah. Kerana sebelum mereka melakukan penyelidikan terhadap teks sastra sejarah, mereka terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan terhadap sastra hikayat, yang mana mereka gagal dalam melakukan penyelidikan dengan membaca genre hikayat itu menerusi sastra lisan. Oleh itu, mereka menganggap bahawa genre hikayat itu memiliki pemikiran yang tidak rasional, direka semata-mata dan hanya dilakukan berdasarkan legenda, mitos dan imajinasi orang Melayu. Oleh itu, dapat kita lihat bahawa bagaimana sikap orientalis barat ini memecahkan dua unsur penting dalam teks sastra sejarah itu, iaitu mereka memecahkan satu unsur sastra dan satu lagi unsur sejarah. Mereka beranggapan bahawa tiadanya unsur fakta yang sahih yang mendukung kepada sejarah tersebut. Namun begitu, terdapat juga pandangan yang positif daripada A.T.U. 1974 di mana beliau mencadangkan supaya teks-teks sastra sejarah ini dibaca sebagai teks sastra dan bukan sejarah seperti yang difahami oleh Barat pada abad ke-19. Kerana bagi pandangan A.T.U. melakukan penyelidikan berunsurkan teks sastra sejarah perlu melihat kepada unsur teks sastra juga dan tidak boleh dipecahkan seperti melihat kepada unsur sejarah semata-mata. Pandangan pengarang Melayu pula mengatakan bahawa melihat kepada konteks pensejarahan moden Barat, teks sastra sejarah dilihat begitu lemah
Kerana perkara ini dilihat apabila karya sastra bercorak sejarah tidak dapat menepati konsep sejarah yang Barat inginkan. Namun, karya-karya sastra sejarah ini bukan untuk kepentingan sejarah semata, tetapi memiliki hubungannya dengan aspirasi sosio-budaya untuk orang Melayu pada masa itu. Sekian saja daripada pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.